ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita ada baki lagi 9, 10, 11, 12. Ada 4 ayat untuk surah Tahrim ini. Dan second half daripada surah Tahrim, first half adalah tentang hukum dan ingatan untuk takwa. Second half tentang peringatan supaya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada fasa yang ketiga. Allah mahu Nabi SAW bertegas, jahidil kufar. Jahid maksudnya bersungguh-sungguh menentang. Jahid tu bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh. Kenapa tiba-tiba seruan untuk bersungguh menentang orang kafir dalam ayat, dalam surah yang temanya tentang perkahwinan? Kan daripada awal surah ini, ceritanya adalah tentang tindak tanduk isteri-isteri Nabi yang cemburu. Kemudian kita belajar tentang perceraian. Kemudian kita belajar tentang pentingnya takwa dalam sama ada lelaki ataupun wanita, terutamanya dalam pada dengan takwa itu kita boleh mendapatkan jalan keluar. Kemudian tentang tentang kembali bertaubat kepada Allah, ayat yang ke-8. Dan tiba-tiba berjihadlah menentang orang kafir. Jahidil kufar wal munafiqin. Berjihad menentang orang kafir dan orang munafik. Waghluz alaihim. Dan bertindak keras terhadap mereka ini. Kenapa tiba-tiba ayat ni bentuk macam tu? Ideanya begini tuan-puan. Bila perkara-perkara yang melibatkan dunia, misal kata, kan nak makan kat mana, pakai kereta apa, beli kasut kat mana, yang yang tu perkara dunia. Ya, perkara berkaitan dengan aktiviti sosial, kita melayan dengan mesra. Tetapi bila ia berkait dengan hukum, dan surah ini memberi penekanan terhadap hukum perkahwinan, hubungan suami isteri, tentang hubungan dengan Allah, taubat, maka berjuanglah jangan sampai kita orang-orang beriman ini terikut-ikut cara orang kafir dan cara hidup orang munafik. Waghluz alaihim, kekal firm, keras menghadapi mereka. Sebab kadang-kala ada orang rasa dialah terpaling tahu tentang perkahwinan. Dialah terpaling tahu tentang perkahwinan. Contohnya, tadi saya baru baca luahan seorang isteri, dia nak buat PhD. Dia nak buat PhD 3 tahun setengah ke Jepun. Tapi sebab suami dia bekerja, maka suami dia tak dapat nak ikut. Dan mereka ada anak. Dan penerbangan isteri dia tu minggu depan. Penerbangan isteri dia tu minggu depan. So dia share dekat wall, minta pendapat netizen. Dan
Antara yang dia share ialah suami dia tak support apa yang dia buat. Dan dia kata sedangkan ini adalah dia punya cerita-cerita sudah lama. Kan tentang hubungan suami isteri kan, tentang rumah tangga. So, ditanya apa pendapat netizen? Perlu ikut cakap suami dia atau teruskan pursue apa yang dia mahu? Dan suami dia pula tak support. Kan, berat hati. Tidak tidak encourage, tidak memberi galakan yang sepatutnya. So, kalaulah soalan itu saya lontarkan pada tuan-puan pagi ni, tuan-puan rasa wanita tu perlu ikut cakap suami atau teruskan terbang ke Jepun untuk belajar 3 tahun setengah? Kan? So, apa yang perlu dibuat? Patutnya wanita tu perlu buat apa? Dia pergi tanya netizen ke? Atau dia konsult elok dengan suami ke? Atau bagaimana? Kan? So, bagi yang menyokong ikut cakap suami, dia ada dia punya sandaran, dia ada dia punya alasan. Dan tak kurang juga dalam ruangan komen tu, yang suruh wanita ni pursue je. Dan suami tak support. Pergi je lah. So, perjuangan untuk hidup ni tuan-puan, kita bukan sekadar hidup ikut cakap orang. Tetapi hidup kita ni bersyariat. Terutamanya, mahu mengikut Nabi. So, sekarang Allah beritahu, berjuanglah bersungguh-sungguh menentang gaya hidup orang kufar dan gaya hidup orang munafik dan kekal firm di atas anda punya prinsip. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sebab belum tentu kalau kita ialah memilih cara hidup yang tidak selari dengan syariat, belum tentu akan berjaya. Tak, kejayaan tu bukan diukur berapa banyak kita dapat sijil. Kejayaan itu diukur berapa redha Allah pada kita. Kan? So, suatu ayat ini timbul di tengah-tengah perbincangan berkaitan dengan kekeluargaan, gaya hidup. Begitu. Kemudian, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah beri contoh dua orang wanita yang tidak memberi manfaat. Sebab Allah guna imra'ata. Imra'ata, wanita ini dia lazimnya disebut sebagai zauj, pasangan. Dan zaujun dia adalah wanita yang memberi manfaat. Manfaat dari sudut ketaatan, manfaat dari sudut boleh melahirkan. Tapi bila Quran menggunakan imra'ah, salah satu daripada kedua manfaat tu tak ada. Sama ada dia tidak taat, ataupun kalaupun dia taat, dia tidak mendatangkan zuriat. Itu maksud imra'ah bila Quran guna perkataan tu. So, ada dua wanita, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Dan ini bentuk misal perbandingan ataupun contoh
yang Quran mahu kita lihat. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata, mereka berdua, tahta abadaini mina ibadina. Mereka berdua ini berkhidmat di bawah dua orang hamba kami. Tahta abadaini min ibadina. Mereka berlindung, bernaung di bawah dua orang nabi kami. Dan salah satu daripada nabi kami, itu abadaini, dua orang, min ibadina, daripada sekian ramai hamba kami yang soleh, hamba kami yang baik. Begitu. So, fakhanatahuma. Lalu, dahlah mereka dilindungi oleh Nabi, tapi apa balasan mereka? Apa yang mereka buat? Fakhanatahuma. Mereka khianat kepada suami masing-masing. Khianat kepada suami masing-masing. Cuma, bila kita membaca ayat seperti ini, dah tentu kita cuba meneka-neka. Khianat tu khianat yang macam mana? Khianat tu khianat yang macam mana? So ada kumpulan-kumpulan Syiah terutamanya, dia kata isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Saleh, isteri Nabi Lut telah berzina. Tu maksud khianat tu, telah berzina. Maka sebab tu Allah azab mereka. Sedangkan kita bila melihat fakhanatahuma, teruk macam mana pun perangai isteri itu, kita tidak sanggup untuk mengatakan mereka sampai ke tahap itu. Malah Sufyan As-Sawri, seorang ulama besar sezaman dengan Imam Syafi'i, dia pernah riwayatkan daripada Musa bin Abu Aisyah dari Sulaiman Ibn Qarn bahawa dia pernah mendengar Ibn Abbas memberi komen berkaitan dengan ayat ini. Ibn Abbas kata apa? Kedua-dua isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut tidak pun berbuat serong. Mereka tidak berzina. Adapun khianat yang dilakukan oleh isteri Nabi Nuh ialah kerana dia beritahu pada kaumnya bahawa Nabi Nuh ini gila. Itu cerita tentang Nabi Nuh buat bahtera di tengah-tengah padang pasir. Lalu isteri dia kata dengan kaum dia, Nabi korang dah gila. Sementara itu pengkhianatan yang dilakukan oleh isteri Lut ialah kerana dia beritahu pada kaumnya bahawa Nabi Lut sedang menerima tetamu-tetamu lelaki yang handsome. Gitu. So khianat maksudnya dia tak pandai simpan rahsia. Dia tak pandai jaga mulut. Semua dia nak cerita pada orang lain. Fakhanatahuma. Al-Awfi pula, dia pernah riwayatkan daripada Ibnu Abbas yang telah kata bahawa pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang isteri itu dibuat kerana mereka tidak seagama dengan suami masing-masing. Isteri Nabi Nuh selalu mengintip rahsia Nabi Nuh. Bila ada seorang dari kaum yang beriman, maka isterinya beritahu hal itu kepada orang-orang yang bertindak sewenang-wenangnya dalam kalangan kaumnya. Dan isteri Nabi Lut, bila Lut menerima kedatangan tetamu lelaki, maka dia beritahu pada penduduk kota yang begitu senang dengan perbuatan homoseksual. Itu maksud fakhanatahuma. So, rupanya tuan-puan,
Bila Allah beri kita peluang dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, apa pun tindakan suami atau isteri mengkhianati ikatan perkahwinan itu, dia akan tanggung sendiri. Dia akan tanggung sendiri tanpa melibatkan pasangan dia. Ya, mereka hidup sebumbung, serumah, berkongsi rahsia, berjanji sehidup semati, tapi tindak tanduk kita personally dalam ikatan perkahwinan itu, kalau kita buat jahat, buat khianat, kita yang kena, pasangan kita takkan kena. So begitulah komentar dari Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah. Kedudukan mereka sebagai isteri kepada Nabi tidak dapat selamatkan mereka dari siksaan Allah. Para suami takkan dapat selamatkan isteri mereka nanti. Satu, kalau kita lihat pasangan kita baik, maka kita juga berusahalah untuk jadi baik. Dia bukannya, suami aku dah cukup baik dah, aku bolehlah bersenang lenang. Tidak begitu. Dan bila sebut perkataan khianat, dia boleh jadi dalam bentuk isteri ini tidak memberi bantuan pada suami dalam hal ehwal agama. Nak tegakkan agama. Dia tak bantu suami dia. Dan mereka salah anggap dengan menyangka kedudukan mereka itu akan selamatkan mereka, sedangkan tidak sama sekali. Isteri mufti pun, na'udzubillah, isteri mufti, kalau dia tidak sefikrah, selari dengan suami dia, kan, dia tetap dalam kedudukan yang berbeza. Dia tak beri bantuan, tak support suami. So, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang dicampak, orang-orang yang masuk. Tuan-puan, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut confirm masuk neraka. Confirm. Tapi sekarang mereka berada di mana? Mereka sedang berada di alam barzah. Mereka sedang berada di alam barzah. Macam mana tahu confirm? Ayat ni. Nanti akan ada malaikat yang mengarahkan pada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang lain yang masuk. So, pintu taubat buat mereka sudah tertutup. Mereka sendiri yang memilih untuk tidak support pada suami masing-masing, malah melakukan khianat pada kerja dakwah suami masing-masing, dan akhirnya masuk neraka. Dan menariknya, Allah tak sebut siapa nama isteri dua orang Nabi ni. Kenapa tak sebut nama? Kita, tuan-puan, kalau kita dah benci pada orang tu, nak sebut nama dia pun kita menyampah. Itu kita. Dan sekarang bayangkan, yang sedang bercakap ni, menurunkan Quran ini Allah. Bayangkan kemurkaan Allah pada dua orang wanita yang tak reti diuntung ini. Sampai nak sebut nama wanita itu pun, Allah tak sudi. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, bila tak sebut nama,
boleh jadi perangai itu senang berjangkit pada orang lain. So, surah ini memberi nasihat kepada isteri agar menjadilah zauj, pasangan yang saling bantu-membantu, support each other, berbanding pasangan yang imro'ah, yang hanya mementingkan diri, bawa manfaat pada keluarga. Itu ayat 10. Next kita pergi wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan didatangkan contoh kepada orang beriman perihal isteri Firaun, imra'ata Firaun. Ustaz, tadi kata imra'ata ni untuk yang apa, wanita yang satu dia tak bawa manfaat, yang satu lagi tidak melahirkan anak. Habis ini isteri Firaun, dan ayat ni nanti adalah tentang masuk syurga. Ya, isteri Firaun yang ini tidak melahirkan anak, tapi dia isteri yang bawa manfaat pada Firaun. Dia patuh pada suami dia. Dia bawa manfaat pada Firaun, cuma dia tidak melahirkan anak. Maka kerana takdirnya tidak melahirkan anak itu, Firaun yang kesian pada isteri dia yang ini sudi menjadikan Musa sebagai anak angkat. Mana wanita yang kahwin yang tak nak anak kecuali baru-baru ni? Kan? Mana ada wanita kahwin yang dia tak nak anak? Tak, semua wanita bila kahwin, kurang-kurangnya dia rasa untuk dapatkan pengalaman jadi ibu. Tapi wanita ini, dia tidak pun merungut, dia tak dapat anak. Dan Allah kurniakan dia dapat anak angkat berstatus Nabi. Dan sekarang kita nak belajar bagaimana wanita ini menghadapi cabaran dalam hidup dia. Bagaimana wanita ini menghadapi cabaran dalam hidup dia dan apa bentuk permohonan seorang isteri kepada Firaun. Dan kita tahu Firaun ni super duper jahat. Super duper jahat. Ada siapa-siapa dekat sini yang suami dia Firaun? Kalau ada, tolong angkat tangan. Bila sebut Firaun, dia bukan sekadar kasar, keras, kejam. Tapi dia juga kaya dan ada kuasa. Kaya dan paling berkuasa. Katalah suami kita ni presiden. Okay? Suami kita presiden. Dan sikap dia kasar, tindakan perangai dia buruk, tindak tanduk dia kejam. Tapi dia presiden. So kalau suami itu buat domestic violence, keganasan rumah tangga. Kan? Domestic violence, keganasan rumah tangga. Kemana isteri itu nak mengadu? Polis di bawah presiden. Kan, jabatan kebajikan tu bawah presiden. Dan sekarang gambarkan wanita ini, suami dia Firaun. Kalaupun dia didera, dipukul, dia nak mengadu pada siapa? Tidaklah kita kata Firaun mendera, memukul isteri dia. Tapi jika berlaku domestic violence, dia nak mengadu pada siapa?
Satu, kadang-kala bila kita tidak berada di kasut orang tu, kita tak boleh nak hargai apa yang berlaku dalam hidup dia dan apa bentuk cabaran yang dia alami. Dan sekarang Allah cerita tentang isteri Firaun, suami dia masuk neraka, isteri dia mendambakan syurga. Doa dia pada Allah apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan, binakan bagi aku di sisimu syurga. Isteri saya dulu ada pernah bagi tadabbur yang ini ni dekat depan auditorium Jakim. Mana ya? Yang tu tua sangat, isteri. Surga mana ya? Surah Ibrahim, Surah Maryam, Soh. Dah lupa. Tapi adalah note yang itu. Okey ada. So, sekarang ni Allah sedang bawa satu contoh. Seorang wanita yang wajar dijadikan contoh kepada orang beriman. Kan? Lilladzina amanu ni bukan hanya contoh kepada wanita, tapi contoh kepada lelaki beriman. Dan Allah bawa contoh satu orang wanita. Kemudian, kita nak tengok, nak belajar doa daripada Asiyah, isteri Firaun ni. Cuba tengok perkataan Rabbi bnili. Wahai Tuhan, binakan bagi aku. Wahai Tuhan, binakan untuk aku. Asiyah, dia minta pada Allah binakan rumah untuk dia. Dia bukan minta rumah yang dah siap. Dia minta rumah yang custom made untuk dia. Binakan rumah untuk aku. Rumah tu sesuai untuk aku. Bukan rumah-rumah kebanyakan ni, bukan. Rumah yang sesuai untuk aku. Sesuai dengan keinginan aku. Apa yang aku inginkan bagi sebuah rumah? Dapurnya macam ni, toiletnya macam ni, bumbungnya macam ni. Sesuai dengan kehendak aku. Rabbi bnili. Kemudian, dia bukan sekadar sebut Rabbi bnili, tetapi dia juga mendahulukan rumah itu. Kalau sekadar rumah tapi dapat persekitaran jiran macam puaka, tak aman. Selepas dia minta binakan rumah, dia pilih jiran. Jiran dia siapa? Dia mahu berjiran dengan Allah. Indaka. Aku mahu rumah aku ini duduk tepi dengan engkau. Dekat dengan Allah. Tuan-puan, doa kita apa? Kita bukan tak pernah minta rumah. Tapi rumah yang kita minta sekadar rumah dekat dunia yang kita bayar 30 tahun hutang. Adakah iman kita itu sampai ke tahap kita bersungguh minta rumah di sisi Allah seperti isteri Firaun? Kan? Dan perlu diingat, wanita ini sedang duduk dalam istana Firaun. Istana yang tersergam indah,
Bagi dia itu bukan yang dia mahu, itu bukan yang dia impi, tapi dia impikan rumah di sisi Tuhan. Ini bukan sekadar permintaan, tapi begitu yakin dia dengan janji Allah. Ini disebut iman. Malah start daripada awal surah Tahrim ini, kan apa yang berlaku antara isteri Nabi? Mereka seolah-olah mahu Nabi itu milik dia. Sedangkan Nabi singgah dekat rumah isteri yang lain, makan madu. Bukan orang lain, madu engkau juga. So perbahasannya adalah tentang siapa yang boleh layan Nabi dengan baik. Itu hanya sekitar situ. Aku nak dapat Nabi sekarang. Tapi dia tak pandang jauh. Tidak memandang cerita Asia yang Allah berikan dia ujian dapat suami Fir'aun. Mereka beruntung bersuamikan Nabi SAW. Satu Allah bawa dua kisah ini, tiga kisah. Apa nama? Satu contoh tentang wanita-wanita yang khianat. Dua contoh, satu tentang Asia dan satu lagi tentang Maryam. Allah mahu isteri-isteri Nabi ikut perangai-perangai yang baik. Bukan sekadar bersaing di apa nama? Disemarakkan rasa cemburu itu. Tak pandang lebih jauh, pandang ke akhirat. Begitu Allah didik isteri Nabi SAW. Lalu kita yang membaca, kita perlu didik hati kita. Suami isteri. Janganlah digaduhkan benda-benda apa nama, benda-benda kecil. Abang lupa belikan saya tea life. Sedangkan kita punya perjalanan ini jauh lagi tuan-tuan. Akhirat sana Ini tak hari-hari ditanya, awak cinta saya tak? Awak rindu saya tak hari ini? Allah. Dan pernah tak kita minta rumah dekat syurga? Macam wanita ini. Dan rumah itu special untuk dia di sisi Tuhan. Atau kita rasa, aku tak layak lah Ustaz. Saya tak layak minta syurga ni Ustaz. Loh habis tu, sanggup ke neraka? Satu, bila jelas matlamat kita pada akhirat, maka kita akan gunakan seluruh tumpuan tenaga kita, usaha kita untuk capai yang itu. Kan? So, second part, doa ni ada dua part. Dia minta rumah special untuk dia di sisi Allah di dalam syurga. Ini first part. Kemudian doa dia yang kedua ialah wanajjini min fir'auna wa amalihi. Itu second part. Dia minta diselamatkan dari Firaun dan perbuatannya. Dia minta Allah selamatkan dia dari Firaun dan perbuatannya. Kita kalau dapat suami yang panas baran, kaki pukul, bukan sekali dua, kaki naik kepala, bukan tak pernah ditinju dia, maka tirulah doa ini, wanajjini min, sebut nama suami dan segala bentuk apa yang dia buat. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Najjini, naja tu selamatkan. Najjini itu bermaksud selamatkan aku. Wanajjini. Dan dia sedar apa yang dilakukan oleh Firaun bukan tutup mata. Kadang ada suami yang suka berjudi.
Doa pada Allah, ya Allah selamatkan aku dari perbuatan dia, ya Allah, aku tak terlibat, aku tak terkait. Dapat suami yang tak solat. Kan, ya Allah, selamatkan aku daripada perangai dia ni, daripada keburukan dia. Wa najjini. Macam mana nak share ni? Tuan-tuan boleh buka surah Tahrim ayat 11. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Kalimahnya ialah wa najjini, selamatkan. Selamatkan. Dan the best part, kalau tadi saya kata sebut nama suami, Asiyah tak sebut nama suami dia. Dia cuma kata Firaun. Firaun tu bukan nama orang, Firaun tu jawatan. Dia tak sebut nama suami dia. Dan dia tak sebut keburukan suami dia. Dia cuma kata selamatkan aku daripada presiden dan perbuatan-perbuatan dia. Presiden yang mana? Tak tahu. Ya Allah, selamatkan aku daripada lelaki ini. Dia tak sebut nama suami. Selamatkan aku daripada lelaki ini dan perbuatannya. Lelaki yang mana? Tak tahu. Sebab boleh jadi, bila dia berdoa, ada orang dengar. Boleh jadi. Tapi bila orang tu dengar, engkau nak selamatkan dari lelaki yang mana? Adalah lelaki itu. Dia tidak pun buka aib suami dia dalam berdoa. Kan? Malah, dia tidak pun kata, Ya Allah, suami aku tu jahat, masukkan dia dalam neraka. Tidak, dia tidak pun mendoakan kehancuran. Apa yang dia doa? Dia lebih selesa berlindung di bawah rahmat Allah. Urusan orang tu nak masuk neraka ke, nak tunggang ke, nak terbalik ke, itu urusan Allah. Aku mahu selamat. Fikirkan tentang diri. Inilah maksud ku anfusakum tu. Mana ayatnya? La ta'taziru. Ni. Ku anfusakum ahlikum nara. Selamatkan dirimu dulu. Maksud selamatkan diri, jaga diri. Kita doa pada Allah, Ya Allah selamatkan aku. Ni. Selamatkan aku. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Dia tak pun kata Firaun tu jahat. Dia tak pun kata masukkan Firaun dalam neraka. Tidak. Tapi dia berdoa, dia lebih selesa berlindung di bawah rahmat Allah. Urusan orang itu biarlah Allah yang putuskan. Ini baru tanda bahagia, tuan-tuan. Orang yang bahagia, dia tahu kehendak diri dia, keperluan diri dia. Tanpa perlu sibuk nak menghukum, menghujam orang lain. Itu bahagia. Dan part yang ketiga. Tadi dia doa untuk diri dia kan. Dia nak apa? Dia jelas dia mahu apa. Kemudian part yang kedua, dia jelas dia mahu berlindung pada Allah. Yang ketiga, doa yang dia minta ni, dia bukan hanya minta untuk diri dia, tetapi juga kepada rakyat jelata. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan daku daripada kaum-kaum yang zalim. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. So, bila Allah selamatkan dia daripada kaum yang zalim, boleh jadi Allah asingkan dia daripada kaum yang zalim, atau kaum yang zalim itu beriman dan dia selamat daripada kezaliman-kezaliman yang lain. Dan menariknya tuan-puan, siapa yang doa begini ni?
Yang doa begini ni Asiyah. Asiyah ni siapa? Mak angkat Nabi Musa. Mak angkat Nabi Musa. Dan bila kita baca kisah Nabi Musa dalam surah Qasas, ketika Nabi Musa melarikan diri keluar dari Mesir mahu ke Madian, baginda waktu melangkahkan kaki itu, fakharaja minha khaifa yataraqqab, ketika dia keluar daripada bandar Mesir mahu ke Madian dalam keadaan cemas, dia berdoa, qala, wahai Tuhan, Rabbi najjini, selamatkan aku, minal qaumiz zalimin, dari kaum yang zalim. Kejap. Cuba tengok Asiyah tadi doa macam mana? Najjini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa belajar doa ni dari siapa? Dia dengar mak dia sebut. Jadi ibu-ibu kalau berdoa, doalah depan anak, kuatkan suara. Anak akan tiru. Anak akan ikut. Nabi Musa ikut cara mak dia berdoa. Dan dia minta pada Allah, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Begitu. Dan yang terakhir, Maryam anak Imran. Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Allati ahsanat farjaha, yang Allah pelihara kehormatan dia. Wa nafakhna fihi min ruhina, dan kami telah takdirkan dia, perintahkan Jibril tiup ke dalam tubuh dia. Dia mengandung. Tiup ruh dalam tubuh badan dia dan dia mengandung. Wasadaqat bi kalimati rabbih. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Dan dia membenarkan, mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya. Wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dia percaya apa yang Allah beri pada dia, kitabnya, dan dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang taat. Kalau tadi Asiyah disebut sebagai Imra'ah, tapi kali ini Maryam tak disebut pun status dia. Status dia sebagai anak kepada Imran. Sebab wanita yang mengandung lazimnya ada suami. Mesti ada status, dia zauj ke, dia Imra'ah ke. Tapi ayat ini tak sebut. Ayat ini sebut dia anak Imran. Tapi dia mengandung. Rupanya Allah masih lagi mengekalkan status dia sebagai anak. Tak pernah berkahwin, tetapi mengandung. Dan dia tabah dengan ujian itu. Dan dia percaya dengan kalimah-kalimah Tuhannya. Dan dia antara orang-orang yang taat. So tuan-tuan dan puan-puan, dua contoh terakhir ini adalah contoh yang Allah datangkan kepada isteri-isteri Nabi, ibu kita. Lalu ibu kita dapat manfaat dan belajar. Maka seharusnya kita juga sebagai anak perlu mengikut dan dapatkan manfaat serta belajar. Kan? Ibu yang ini tadi, dia baca doa semacam ini, lalu anak dia Musa mengikut dan dapat manfaat. Maka apalah kiranya kita juga berusaha untuk baca berulang kali sehingga kita dapat manfaat dan terus belajar berkaitan surah Tahrim. So, saya rasa cukup dulu di situ. Next surah, kita akan masuk surah yang popular, Suratul Mulk. Barakallahu li walakum. Kembali kepada Opah.
Lupa buka mic.